Percanggahan yang kedua yang berlaku sepanjang peristiwa pensaliban Jesus ialah apakah pakaian yang dipakai oleh Jesus sewaktu beliau dibawa ke Bukit Golgotha. Kita perhatikan beberapa percanggahan yang timbul. Permasalahan yang kedua ini, apakah warna pakaian yang dipakai oleh Jesus? Matthew menjelaskan bahawa Jesus dipakaikan dengan baju yang berwarna merah terang, scarlet. Baju yang berwarna merah terang. Kita perhatikan apa yang Matthew jelaskan di dalam chapter ke-27 ayat 28. Apabila saya sebutkan Matthew, ia adalah merupakan gospel yang ditulis oleh Matthew ataupun Injil yang ditulis oleh Matthew. Bila saya sebutkan Luke, Injil yang ditulis oleh Luke. Bila saya sebutkan John, Injil yang ditulis oleh John. Ini adalah Injil yang ditulis oleh Matthew, chapter 27, ayat ke-28. Disebutkan bahawa they stripped off his clothes and put a scarlet robe on him. Mereka menanggalkan pakaian Jesus dan mengenakan jubah merah terang padanya. So, dalam Matthew ini dijelaskan bahawa mereka memakaikan jubah berwarna merah terang ataupun scarlet pada Jesus. Kita lihat apakah percanggahan yang timbul di sini. Dalam John pula, dalam gospel yang ditulis oleh John menyatakan bahawa Jesus dipakaikan baju warna purple. The soldier made a crown out of thorny branches and put it on his head. Then they put a purple robe on him. Para tentera yang mengiring Jesus pergi ke Bukit Golgotha telah pun membuat crown ataupun mahkota daripada duri. Mahkota daripada kawat duri ataupun daripada ranting yang berduri, and put it on his head, dan diletakkan mahkota ini di atas kepala Jesus, seolah-olah gambarkan bahawa satu penghinaan. Inilah orang yang mengaku sebagai the king of the Jew, raja bagi orang Yahudi. Poin yang saya nak tekankan di sini ialah ayat ini. Then they put a purple robe on him. Lalu mereka memakaikan jubah berwarna ungu untuk Jesus. Persoalan yang timbul di sini ialah di mana kita perhatikan ayat sebelumnya, Matthew menjelaskan mereka memakaikan Jesus jubah berwarna scarlet ataupun merah terang. Manakala dalam John pula, chapter yang ke-19, ayat yang kedua, mereka memakaikan Jesus jubah berwarna purple. Mana satukah yang betul? Apakah jubah berwarna purple seperti mana yang dijelaskan oleh John yang dipakaikan kepada Jesus, ataupun jubah yang berwarna merah terang seperti mana yang dijelaskan oleh Matthew? Bukankah nampak percanggahan yang jelas dalam insiden ini? Apakah baju yang dipakaikan pada Jesus sama ada merah terang ataupun baju yang jubah yang berwarna purple? Ini percanggahan yang kedua. Kita lihat percanggahan yang ketiga. Apakah campuran minuman yang diberikan kepada Jesus apabila sampai di Bukit Golgotha? Dalam proses pensaliban yang biasa ialah mereka yang nak disalib akan diperintahkan untuk memikul palang salib. Ini satu bentuk penghinaan dan juga seksaan. Sepanjang perjalanan mereka akan dirotan, dipukul, dikeji, dihina. Sampailah apabila mereka sampai di tempat untuk disalib, mereka akan keletihan. Dan apa yang diceritakan dalam Bible ini menggambarkan bahawa Jesus telah pun keletihan apabila berada di tempat untuk disalib. Dan di sanalah beliau diberikan minum arak yang bercampur dengan sesuatu. Apakah campuran yang diberikan kepada arak yang menjadi minuman pada Jesus ketika itu?
ataupun minuman yang nak diberikan kepada Jesus ketika itu. Kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Mark. Chapter yang ke-15 ayat 22. Mark menjelaskan, they brought Jesus to the place called Golgotha, which mean the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Mereka, para prajurit, membawa Jesus ke tempat yang bernama Golgotha, nama yang bererti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi arak bercampur myrrh. Myrrh adalah sejenis minuman yang myrrh adalah jenis bahan getah yang diambil daripada pokok dan dia rasanya pahit. Apabila dicampur dengan arak, menjadikan arak itu pahit. So, ini salah satu bentuk penghinaan pada Jesus kononnya, bahawa arak ini yang diberikan pada Jesus dicampur dengan myrrh supaya dia menjadi pahit. Lalu mereka memberi arak bercampur myrrh kepadanya, tetapi Jesus menolak. Dalam Mark menjelaskan bahawa arak yang diberikan pada Jesus dicampurkan dengan bahan getah pokok yang bernama myrrh. Myrrh. Perhatikan di sini ya. Myrrh adalah jenis getah daripada pokok yang rasanya pahit. Namun demikian, berlainan pula apa yang dijelaskan oleh Gospel Matthew, oleh Injil Matthew. Dalam Mark menyatakan bahan tersebutlah myrrh, tetapi dalam Matthew bahan yang dicampurkan ialah gall ataupun hempedu, bukan myrrh. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Matthew chapter 27 ayat 33 hingga ayat 34. They came to a place called Golgotha, which means the place of skull. The place of skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. Dalam Matthew menjelaskan bahawa apabila mereka sampai ke satu tempat bernama Golgotha, artinya tempat tengkorak, lalu mereka memberi air minum anggur bercampur hempedu. So kat sini, hempedu adalah merupakan bahan yang biasanya lekat kepada hati, yang berlakunya proses pembauran lemak. Dan hempedu rasanya pahit. Betul, myrrh dan hempedu berasanya pahit. Tetapi dalam ayat ini disebutkan bahawa air anggur yang bercampur hempedu. Hempedu diambil daripada binatang. Myrrh diambil daripada tumbuhan. Walaupun kedua-duanya rasanya pahit. Persoalan yang timbul dekat sini ialah arak yang diberikan pada Jesus itu, apakah dicampur dengan myrrh yang diambil daripada tumbuhan ataupun diambil daripada hempedu yang diambil daripada haiwan. Bukankah nampak percanggahan yang jelas di sini? Walaupun kedua-duanya memberikan rasa pahit, rasa yang tidak menyenangkan, tetapi satu daripada haiwan, satu daripada tumbuhan. Bukankah ini satu percanggahan yang cukup nyata? Percanggahan yang cukup jelas. Apakah makanan, apakah benda, bahan yang dicampurkan kepada arak yang diberikan kepada Jesus di kala mana beliau sampai di Bukit Golgotha? Ini percanggahan yang ketiga. Percanggahan yang keempat. Apabila arak diberikan kepada Jesus, apakah Jesus merasanya kemudian baru menolak sebab rasa pahit, ataupun serta-merta Jesus menolak arak yang diberikan kepada beliau? Perhatikan dalam Mark chapter yang ke-15 ayat 22. Okey, ayat yang ke-23 di sini jelas. Kita lihat ayat yang ke-23. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Perhatikan ayat ini, ya. But he did not take it. Mereka memberikan Jesus arak wine yang bercampur dengan myrrh yang diambil daripada tumbuhan, menyebabkan dia rasa pahit. Tetapi perhatikan apa yang disebutkan kat sini. Lalu mereka memberikan arak bercampur myrrh kepadanya, tetapi dia menolak. Iaitu Jesus menolak. But he did not take it. Jesus menolak daripada menerima air arak yang telah diberikan kepada beliau.
So the key point yang saya nak sampaikan dalam ayat ini ialah Jesus menolak air arak tersebut. Manakala apa yang tercatat dalam Matthew, perhatikan chapter yang ke-27 ayat 34. Perhatikan ayat yang ke-24. There they offered Jesus wine to drink mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. Dan di sana mereka memberi Jesus minum air anggur bercampur hempedu. Air anggur yang bercampur hempedu, setelah dia merasanya, dia enggan untuk meminumnya. Setelah dia merasa, dia enggan untuk meminumnya. Apakah percanggahan yang berlaku di sini? Ya, dalam Mark menyatakan Jesus menolak arak tersebut dan tidak mengambil langsung. Manakala dalam Gospel Matthew, Jesus menyatakan bahawa Jesus merasa dahulu, kemudian oleh kerana rasanya tidak menyenangkan telah dicampur dengan hempedu pahit, barulah dia menolak daripada meminum arak yang bercampur dengan hempedu. Persoalan yang timbul di sini ialah, apakah reaksi Jesus ketika mana diberikan arak tersebut? Arak yang pahit rasanya, sama ada dicampur dengan mur ataupun hempedu. So, dalam Mark menjelaskan bahawa Jesus serta-merta menolak, langsung tidak merasa, langsung tidak mengambil arak tersebut. Manakala dalam Matthew pula menjelaskan bahawa Jesus merasa dahulu. Kemudian apabila dia rasa pahit, lalu dia menolak. He refused, dia menolak untuk meminum arak tersebut. So, percanggahan di sini ialah, apakah Jesus serta-merta menolak seperti mana dalam Mark, ataupun Jesus merasa dahulu kemudian baru dia menolak kerana rasanya tidak menyenangkan? Mana satukah yang betul di antara kedua-dua kenyataan ini? Yang jadi masalah kesemua percanggahan yang saya ambil ini adalah daripada ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri.